Pengetahuan dan kajian tentang ayat Makki dan Madani itu amat penting untuk mengesan dakwah serta peringkat dakwah Rasulullah, sama ada untuk masyarakat Arab Mekah atau Madinah. Ayat-ayat Al-Quran tersebut telah menyentuh pelbagai masalah dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran juga telah mengubah tabiat buruk umat Arab menjadi baik dan membentuk mereka menjadi umat yang terpuji dalam jangka masa yang singkat. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-tingkat, dapat mengubah perangai dan tabiat buruk manusia hingga akhirnya manusia meninggalkan semua sekali dengan rela. Kerana itu wujudlah ayat-ayat Al-Quran yang membatalkan ayat yang awal turunnya dan sebaliknya. Untuk mengetahui mana satu ayat yang awal dan ayat yang akhir secara berturutan, seseorang itu perlulah mengetahui dan memahami dengan tepat persoalan ayat Makki dan Madani. Saya Nur Iman Wahidah binti Abdul Ghani akan membentangkan berkaitan dengan tajuk dakwah Islam di Mekah. Setelah mendapat wahyu dari Allah SWT dan Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Rasulullah SAW diperintahkan agar memberi peringatan kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah sahaja. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara rahsia. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Pada awalnya, kaedah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersifat sirriyah, iaitu bersembunyi atau rahsia, selama 3 tahun pertama dakwah baginda SAW. Pada ketika itu, dakwah Rasulullah masih lemah dan ditambah pula dengan penentangan dari golongan Quraisy yang berpegang dengan perbuatan syirik. Golongan pertama yang Rasulullah serukan ajaran Islam adalah sudah tentu ahli keluarga dan kenalan rapat baginda SAW. Pada hari pertama dakwah baginda SAW, terkumpul beberapa orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan kehormatan terhadap Rasulullah SAW, dan mereka dikenali sebagai As-Sabiqul Awwalan, iaitu golongan pertama yang memeluk Islam. Antara yang paling awal memeluk Islam adalah isteri Rasulullah sendiri, iaitu Ummul Mukminin Siti Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib iaitu sepupu baginda, serta sahabat dekat baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama kemudian, tercatat sejumlah orang yang masuk Islam melaluinya, antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka juga tergolong dalam generasi pertama dari kalangan para sahabat yang mainkan peranan besar dalam dakwah Rasulullah. Selain itu, wahyu yang diturunkan banyak menggambarkan tentang syurga dan neraka, sehingga ia seakan-akan terpapar di hadapan mata. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin kukuh keimanan mereka. Dalam firman Allah SWT yang bermaksud, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Surah Al-Mu'min ayat 55. Perkara itu pun mereka tetap melakukan secara sembunyi supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Namun akhirnya berita tersebut sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, golongan Quraisy tidak menghiraukannya. Namun lama-kelamaan, kebimbangan tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah semakin kuat dan meluas. Mulalah mereka memerhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Saya Atif Nabila Husna binti Roslan, nombor matriks 063593. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, iaitu umat Islam, dan orang-orang yang belum memasuki Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh sahabatnya melakukan usaha-usaha agar wujudnya persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuknya masyarakat Madani di Madinah. Yang pertama sekali,
membangunkan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Masjid dijadikan sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti solat. Yang kedua, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sebagai sarana tempat menyambung silaturahim antara kaum muslimin. Yang keempat, sebagai sarana sosial. Yang kelima, menjadi tempat bermusyawarah. Dan yang akhir sekali, tempat menyusun strategi perang. Strategi dakwah Rasulullah yang kedua ialah mengadakan Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Syahifah Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi berpandukan wahyu Allah. Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. Piagam ini mencatatkan tentang peraturan, tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya serta dirangka berasaskan persetujuan orang Islam iaitu Muhajirin dan Ansar dan orang bukan Islam iaitu Yahudi dan suku Arab yang lain. Kandungan Piagam Madinah ini lengkap menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Pembentukan Piagam Madinah telah dipersetujui oleh orang Islam dan bukan Islam, khususnya golongan Yahudi. Piagam ini mengandungi 47 fasal, iaitu 23 fasal membincangkan hubungan di kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka, sementara 24 fasal lagi tentang tanggungjawab orang bukan Islam, termasuklah orang Yahudi terhadap negara Madinah. Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia yang menjadi asas kepada sesebuah negara yang berdaulat. Yang ketiga, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihani antara satu sama lain. Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah demi hijrah bersama Nabi ke Madinah sehingga mereka memerlukan bantuan dari kaum Ansar untuk memulakan kehidupan baru di Madinah. Persaudaraan ini juga akan membentuk satu ikatan yang kuat antara kedua kaum tersebut yang mementingkan perjuangan umat Islam. Akhir sekali, iaitu yang keempat, membangunkan kehidupan sosial dan pemerintahan. Selain menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah juga dilakukan dengan membentuk sistem politik, pemerintahan dan sosial yang berdasarkan Islam. Oleh kerana itu, ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau biasa disebut ayat Madaniyah, ayat tersebut berisi aturan muamalah dan hukum. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangunkan strategi kehidupan sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga memikirkan pendidikan dan dakwah bagi umat Islam di kota Madinah. Nabi Muhammad memerlukan orang-orang yang bijak pandai dalam pelbagai bidang untuk mengajar dan meluangkan waktunya untuk perkembangan pendidikan di Madinah. Selain itu, Nabi juga memerintahkan untuk membangunkan beberapa pusat pendidikan dan majlis ilmu untuk kemajuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adam Aiman bin Azizi, nombor metrik 063479. Khasa'is al-hukumah Islamiyah. Hukmul ma'aku fil mamlukah Islamiyah biliqab sultan atau khalifah atau amirul mu'minin.
على الرغم من أن جميع الألقاب تشير إلى رئيس المملوكة إلى أن العنوان يحمل معنى الإسلام فيه. سلطان يعني القوة والسلطة والقيادة تأتي من كلمة السلطة. Di dalam kerajaan bercorak Islam, raja digelar sebagai sultan atau khalifah atau amirul mukminin. Walaupun semua gelar tersebut ditujukan kepada maksud raja, namun gelaran-gelaran tersebut mempunyai makna Islam di dalamnya. Gelaran sultan membawa maksud kekuatan, kewenangan dan kepimpinan dan diturunkan dari makna kata sultan. Kanat al-mamlukatul islamiyah al-ula hiya mamlukatul Madinah al-Munawwarah. Fakanat hadhihi al-mamlukah min kufar Quraisy al-muslimin fi Makkah. Thumma ja'a ba'du ahli al-Madinah alladhina da'u rasul wal muslimin fi Makkah lil maji' ila Madinah litabshir bil Islam hunak li'annahum ghaliban ma yatashajaruna ma'a ba'dahum al-ba'd. Kana Rasulullah awwalu amirul mamlukah al-islamiyah fil Madinatul Munawwarah. Wa ba'da wafatuhu hal mahaluhu Abu Bakar As-Siddiq liyakun al-khalifatu awwal lil muslimin. Thumma ba'da nahayatu ihda khulafa ar-rasyidin tughayyiru markaz al-hukm al-islami ila hukmul Umawi wa Abbasi wa Uthmani. Kerajaan Islam yang pertama ialah kerajaan Islam Madinah. Kerajaan Islam ini ditubuh susulan daripada penyiksaan kafir Quraisy di Mekah terhadap umat Islam di Mekah. Kemudian datang kumpulan orang Madinah yang mengajak Nabi untuk berpindah ke sana untuk menyampaikan dakwah Islam, kerana mereka sering bergaduh dan bertelagak antara satu sama lain. Kemudian Rasulullah menyebarkan Islam ke sana, maka tertubuhlah kerajaan Islam pertama di dunia. Selepas kewafatan baginda, Abu Bakar As-Siddiq mengambil tempat sebagai pemimpin untuk orang Islam. Selepas tamat zaman Khulafa Ar-Rasyidin, digantikan dengan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah dan Utsmaniyah. Yaqumu nizam al-hukm al-islami ala syari'atul islamiyah wal masdar ar-ra'isi li tashri' huwa al-Qur'an al-Karim wa hadithun nabawi. Al-Quranul Karim wa Hadithun Nabawi huma amalani al-asasiyani fi ta'alimul Islam allati tastakhdam dawabit li hayatul muslimin. Sarrifu an-nazri anil Quranul Karim wa Hadithun Nabawi fa inna syari'atul islamiyah ta'khudhu masdaruha aidan min ijma'al ulama qiyas istihsan masalihul mursalah wa ma ila zalik. Sistem pemerintahan kerajaan Islam berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam yang utama ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua-dua Al-Quran dan Sunnah Nabi itu ialah pedoman bagi hidup umat Islam. Selain daripada sumber Al-Quran dan hadis, umat Islam juga mengambil kira pandangan ijma', qiyas, istihsan dan masalih musalah dan lain-lain. Damu markaz al-hukumatul islamiyah aidan ka markaz ihtam iktisadi wa ka markaz litanmiyatu ad-diniyah haitsu yaqumu salatin bitakdim ta'alimul islam ila an-nas fil musta'marat ila imma bi syakli mubashir aw ghair mubashir. Pusat pemerintahan Islam juga berfungsi sebagai pusat perhatian ekonomi dan pusat penyebaran agama. Para sultan secara langsung atau tidak langsung akan menyebarkan agama Islam dan mengajarkannya kepada penduduk-penduduk setempat. Sementara penyebaran Islam secara luas biasanya dilakukan oleh para ulama dengan menyampaikannya dari sebuah kota ke sebuah kota yang lain. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri lain bagi kerajaan Islam. Ciri yang seterusnya ialah kerajaan Islam sebagai pusat perkembangan sains, teknologi dan ilmu. Perkembangan sains, teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan lagi sebagai ciri yang penting bagi kerajaan Islam. Kerajaan Islam mempunyai pusat sains dan ilmu untuk mendidik masyarakat supaya berilmu. Bangsa yang menguasai sains, teknologi dan ilmu sejak dahulu hingga kini adalah bangsa yang menguasai dan boleh memimpin dunia. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa kerajaan Islam mempunyai pusat ilmu dalam pemerintahan Islam. Ciri yang seterusnya ialah kerajaan Islam sebagai pusat kesenian. Seni yang indah dan asli juga merupakan ciri-ciri kerajaan Islam.
Dan seni yang terbaik adalah seni khat dan lukisan anak panah yang menghasilkan bangunan, buku, alat tembikar, perhiasan yang diperbuat daripada gading, kaca, anyaman dan juga shilling, lecana dan juga lain-lain. Sebenarnya kerajaan Islam ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Kesemua ciri ini dibezakan dengan ciri-ciri kerajaan selain Islam kerana ia mempunyai fokus yang kuat dalam akidah, syariat dan juga akhlak Islam. Dan ia adalah sumber yang mantap dan menguntungkan bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Mekah dan Madinah merupakan bahagian yang terpenting dalam ulul Al-Quran. Hal ini bukan sahaja merupakan kepentingan kesejarahan tetapi juga untuk memahami dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Selain itu, hanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah segala nilai, prinsip dan hukum dapat dibangunkan dengan sempurna dan mampu membimbing manusia mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidup serta menyelesaikan segala persoalan yang berlaku.